Contoh ke-6. Wah, banyak contoh ah. Lukiskan imej bagi objek A. Okey. Imej contoh A yang di bawah garis yang dinyatakan darjah berikut. Mana garis itu? Oh, ini dia. Okey, ada diberitahu. Kemudian tentukan koordinat imej bagi titik X di bawah pantulan yang sama. Oh, ada dua soalan di sini ya. Okey. Sekarang garis pantulannya telah diberi. X sama dengan negatif 2. Carikan imej dia untuk objek A ini. Wow. Garis tu perlu lukis sendiri ya. Macam mana garis untuk X sama dengan negatif 2? Di mana X? Okey, X ada di sini. Di mana negatif 2? Ada di sini. Garis X negatif 2 ialah garis yang memotong X pada negatif 2. Macam mana potong? Dia potong secara berserenjang. Macam ni dia. Potong secara serenjang. So, ini adalah paksi pantulan. Cukup hodoh. Sorry ya, sebab saya tak ada pembaris. Okey. So, mari kita lukis imej untuk objek L ini. So, kita akan menggunakan cara yang sama untuk menentukan imej pada paksi pantulan berdasarkan contoh-contoh di atas. Saya terus jawab saja. 1, 2, 3, 1, 2. So, dia berbentuk L yang telah dipantulkan. Jadi, dia mempunyai orientasi yang bertentangan. Ini dia. Okey. Labelkan sebagai A tanda. So, terjawablah soalan pertama, iaitu imej untuk objek A. Kemudian, tentukan koordinat untuk imej bagi X di bawah pantulan sama. Di mana X? Oh, X ada di sini. Okey. X ada di sini, ini titik dia. So, masih pantulan yang sama dengan itu, imej dia 1, 2, 1, 2. Okey, inilah imej dia, iaitu X tanda. Dia bukan nak kamu lukis imej, dia nak kamu tentukan koordinat dia. Jadi, mesti jawab dia dalam bentuk koordinat macam ni. So, untuk titik ini, X-nya ialah kosong. X dia kosong. Y dia ialah 1. Jadi koordinat dia ialah 0, 1. So, terjawablah dua soalan, iaitu imej untuk objek A dan koordinat untuk imej X. Kita pergi ke soalan B. Soalan B, paksi pantulan diberi ialah garis Y sama dengan 3. So, perlu lukis dulu garis inilah. Kalau tak, kamu tak nampak garis, macam mana kamu nak tentukan imej untuk objek A? Mari kita lukis Y sama dengan 3. Di mana Y? Y ada di sini. Di mana Y3? Y3 ada di sini. So, garis Y sama dengan 3 ialah garis yang memotong X pada nilai 3. So, macam mana potong? Potong macam ni lah. Okay. Dia ialah garis yang selari dengan paksi X. Ini ialah garis Y sama dengan 3. Oh, lupa saya label. Ini ialah garis X sama dengan negatif 2 tadi. So, paksi pantulan dah ada. Bolehlah lukis dia punya imej. Imej untuk objek A ni, okey, pantul. Ini 3 petak. 2 petak. Okey. So, inilah imej saya, iaitu A tanda. Siap untuk soalan pertama. Terus dengan soalan kedua, cari koordinat untuk imej X. Di sini X. So, bila dipantulkan pada garis Y sama dengan 3 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ini dia. So, X, I tanda. So, jangan stop di sini sebab arahan soalan minta nak koordinat. Jauhlah berapa koordinatnya. So, X ini, koordinat X dia negatif 8. Kemudian Y dia ialah 10. So, koordinat dia ialah negatif 8, 10. Next, kita pergi tengok soalan C dan D. Wah, berbual mulut saya cakap. Dahaga sudah saya. Sudah 6 contoh saya terangkan. Okey, C. Apa garis pantulan dia? Garis pantulan dia paksi X. Di mana paksi X? Di mana paksi X? Inilah paksi X. Cikgu, ini boleh jadi garis pantulan kan? Boleh, asalkan dia berbentuk garis siapa-siapa pun boleh jadi paksi pantulan. Okey, mari kita pantulkan objek A pada paksi X ini. Okey, ayo, ini berapa petak ni? Blur mata saya tengok. Okey. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Okey. So, inilah dia imej untuk objek A. Saya tanda sebagai A tanda. Siap. Next, koordinat untuk titik X ini. Tentukan imejnya dulu.
Okey, 1 2 3, 1 2 3. So image dia di sini. Ayah kenapa hilang? 1 2 3, 1 2 3. Okey, image dia di sini, tentukan koordinat dia. Nilai x nya ialah tak ditulis 5 ah. Kemudian ini pun tak ada tulis. Berapa? Nilai di antara 4 dan 5 ya. 4 dan 6 ialah 5. Nilai di antara negatif 2 dan negatif 4 ialah negatif 3. So koordinat dia adalah 5 negatif 3. Ingatlah bila kamu tulis titik koordinat, kamu mesti mula dengan nyatakan nilai x dahulu, kemudian baru nilai y, iaitu nilai 5 ni dahulu baru nilai negatif 3. Next kita pergi kepada soalan D. Y sama dengan x. Apa ni garis apa ni? Y sama dengan x. Y sama dengan x maksudnya bila x1 y pun 1, bila x2 y pun 2, bila x3 y pun 3. Maksudnya dia mesti sentiasa sama nilai. So garis yang macam ni macam mana rupanya? Bila x1 y pun 1, bila x2 y pun 2, bila x3 y pun 3, bila x4 y pun 4, bila x5 y pun 5. So bila kamu sambung garis ini, rupa-rupanya inilah garis yang sengit itu penjuru. Kan saya kata soalan pantulan ni ada 3 jenis garis saja. Garis yang menegak, garis yang mengufuk dan garis yang sengit berbentuk 45 darjah ini. So bila kamu nampak dia kata paksi pantulan itu ialah y sama dengan x, maksudnya gunakanlah garis yang berbentuk berpenjuru ini. Sorry saya terpaksa lukis dia hodoh sikit sebab saya tak pembaris. Kamu mesti guna pembaris ya, jangan lukis hodoh macam saya. Okey. Lucu betul. Okey, lukiskan image dia. Okey, berapa ni? 1 2 3 4. Okey, 1 2 3 4. And then ini 1 2 3 and then ini 1 2 3. Okey, inilah image dia. Tandakan sebagai tanda. Kamu boleh lihat gambar rajah lebih cantik dalam latihan lah. Kemudian tentukan titik koordinat untuk image bagi x. Okey, pantulkan dia. So di sini dia. So tandakan sebagai x tanda. Berapakah koordinat dia? Okey, kamu lihat pada paksi x sini dan pada paksi y di sini. Lukisan saya kurang tepat lah sebab saya tak guna garis yang sengit ini. So kamu boleh rujuk contoh lah. Jawapan dia ialah 7 dan 1 sebab x dia 7, y dia ialah 1. Sepatutnya di sini ya. Jauh beza betul. So maksudnya lukisan hodoh tak akan dapat jawapan betul mesti lukis yang cantik-cantik